Duano juga dikenali sebagai orang Kuala. Secara umumnya, tinggal di pesisir pantai sebelah barat Johor. Namun mereka yang kini tinggal di Kampung Sungai Layau, Kota Tinggi dan Desa Seri Bandang, Minyak Beku, nenek moyang mereka pernah mendiami pulau batu kecil dikenali sebagai Pulau Sialu. Pulau Sialu yang terletak berhampiran muara Sungai Batu Pahat berhadapan dengan pantai Minyak Beku pernah dihuni oleh orang Duano sejak beratus tahun yang lalu. Semasa pembinaan rumah api pertama di pulau ini, iaitu pada 1 Mac 1854, mereka sudah ada di pulau tersebut. Rumah api pertama yang strukturnya diperbuat dari kayu balak telah diganti dengan struktur konkrit pada 1913. Malah, ketua orang Duano di pulau tersebut, iaitu Pengulu Rahmat, ditugaskan menjaga rumah api ini. Adalah dipercayai, orang Duano mula mendiami pulau ini sekitar awal abad ke-19. Menurut ceritanya, Daing Ahmad yang membuka Kampung Minyak Beku telah dititahkan oleh Temenggung Abdul Rahman membersihkan sekitar kawasan ini dari penguasaan Lanun-Lanun. Walaupun orang Duano sudah beratus tahun tinggal di situ, namun pulau batu yang berkeluasan tidak sampai 2 hektar seharusnya ditinggalkan, memandangkan keadaannya yang tidak sesuai lagi untuk didiami. Misalnya, pada tahun 1964, dikatakan keadaan penempatan ini sudah terlalu padat dan sesak dan ada yang menggelar pulau ini dengan panggilan The Island That's Die. Bagi menggambarkan kesesakan tempat tinggal di pulau tersebut, dapat kita bayangkan, di atas pulau kecil terdapat lebih kurang 40 buah rumah kediaman. Sudah tentu, kedudukannya berhimpit-himpit antara satu dengan yang lain. Diceritakan juga, rumah-rumah yang berada di gigi air biasanya terdapat tangga yang agak curam diperbuat dari kayu bakau. Rumah-rumah mereka tidak mempunyai pelantar sebagaimana lazim dan mereka menjadikan hamparan batu-batu sebagai tempat menyidai jaring, menjemur udang geragau, ikan kering dan belacan. Kebanyakan perahu-perahu milik mereka diletakkan di teluk-teluk kecil, yakni suak yang terdapat di pulau tersebut. Berbalik kepada perpindahan mereka ke Sungai Layau, sebilangan besar mereka berpindah ke pertempatan baru secara berperingkat-peringkat, bermula dari pertengahan 1960-an hingga 1968. Namun terdapat beberapa keluarga yang tinggal di pulau ini sehingga akhir 1970-an dan mereka tidak mengikut rakan-rakan mereka berpindah ke Sungai Layau. Mereka mengambil keputusan tinggal di Kampung Teluk Segenting. Seawal dari itu, memandangkan di sebelah pantai barat Johor, keluasan kawasan yang sesuai untuk menempatkan mereka ke kawasan pertempatan baru agak terhad, maka usaha mencari kawasan yang sesuai hingga ke daerah Kota Tinggi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, di bahagian selatan daerah Kota Tinggi, terutama sekali di sekitar lembangan Sungai Lebam, di mana kawasan hutan paya bakaunya masih agak luas. Keutamaan perancangan pada masa itu sudah tentu bagi mereka yang tinggal di Pulau Sialu dan beberapa keluarga yang tinggal di Tanjung Toho Muar. Pada akhir tahun 1950-an, antara mereka yang ditugaskan meninjau kawasan baru ini ialah Encik Roslan bin Abdullah, Penghulu Muhammad bin Awang dari Pulau Sialu, Penghulu Jamak bin Bidin dan pembantu Tok Jantan bin Yek dari Kampung Kuala Senggarang dan beberapa orang penduduk dari kampung yang lain. Setelah kawasan yang sesuai dikenal pasti dan dipersetujui oleh mereka, kawasan tersebut dipohon untuk dijadikan reserve orang asli terlebih dahulu. Reserve yang dikenali sebagai Reserve Orang Asli Sungai Lebam ini telah diwartakan pada 16 hari bulan 8, 1962 dengan keluasan lebih kurang 809.71 hektar. Selain untuk kawasan kediaman penduduk, dalam reserve ini juga mengandungi kawasan sekolah dan kemudahan awam yang lain. Sebahagian besar kawasan ini merupakan kawasan untuk bercucuk tanam.
Di awal penerokaan pertempatan ini, satu-satunya laluan untuk sampai ke kampung Sungai Layau hanya melalui jalan sungai, iaitu dengan menggunakan perahu ataupun bot. Pada masa itu, perjalanan perlu melalui Kongkong Laut, Tanjung Buai di Sungai Johor, kemudian menghulu ke Sungai Lebam dan menyusuri Sungai Layau. Di zaman awal menduduki kampung Sungai Layau, untuk mendapatkan keperluan harian, mereka akan ke sebuah pekan kecil berhampiran, iaitu Pekan Teluk Sengat. Pekan Teluk Sengat terletak di kampung Johor Lama, jaraknya lebih kurang 3 km dari kampung Sungai Layau. Untuk ke Pekan Teluk Sengat, mereka akan berjalan kaki melalui Jalan Ladang Getah, yakni Ladang Teluk Sengat. Ada kalanya mereka akan ke Kongkong Laut dengan menaiki sampan. Asal nama kampung Sungai Layau mengambil sempena nama sebatang sungai, iaitu Sungai Layau yang terletak di sebelah selatan pertempatan ini. Sungai Layau sebenarnya merupakan salah satu cabang dari Sungai Lebam yang alirannya mengalir ke Sungai Johor. Manakala di sebelah utara pertempatan ini, ia bersempadan dengan Felda Semencu. Perpindahan mereka dari Pulau Sialu ke Sungai Layau boleh dikatakan sebagai satu sejarah dalam kehidupan orang Duano. Bukannya suatu yang mudah untuk memindahkan mereka ke pertempatan baru ini. Ianya mengambil masa yang agak panjang, iaitu dari peringkat perancangan, penerangan, tinjauan dan pujukan kepada mereka. Selain jauh dari lokasi asal, ianya juga melibatkan perubahan sosio-budaya dan kehidupan harian mereka. Mereka yang sekian lama tinggal di atas sebuah pulau kecil, kini mula belajar tinggal dan menetap di atas tanah daratan. Penghulu Muhammad bin Awang dikatakan seorang ketua yang banyak memberi dorongan dan semangat kepada anak-anak buahnya ketika itu. Sekitar tahun 1963, Penghulu Muhammad bersama-sama sebahagian anak buahnya, iaitu seramai 36 orang, kesemuanya lelaki, dikatakan mula membersihkan kawasan untuk dijadikan pertempatan baru. Antara peneroka-peneroka awal di pertempatan baru ini ialah seperti Awang bin Comik, Ani bin Bani, Osman bin Minan, Jabar bin Isnin, Sidin bin Dalik, Mat Amin bin Kurau, Muhammad Kasim bin Abu Bakar, Ahmad bin Din, Juana bin Telaga, Hasim bin Isnin, Perang bin Gogot, Mat Perak, Pak Mat Kelantan dan lain-lain lagi. Pada tahun 1966, maka bermulalah perpindahan sebenar dari Pulau Sialu ke pertempatan baru di Sungai Layau. Sebagai permulaan, penghulu bersama anak-anak buahnya seramai 9 keluarga dan ia merupakan kelompok pertama. Kumpulan pertama ini menaiki 2 buah lori yang disediakan oleh jabatan dari Minyak Beku terus menuju ke Kongkong Laut Masai Johor Bahru. Perjalanan yang bermula awal pagi mengambil masa selama sehari suntuk. Penghulu Muhammad bin Awang dan anak-anak buahnya mengambil keputusan menumpang bermalam di bangunan lama, iaitu bangunan sekolah di Kongkong Laut, sebelum meneruskan perjalanan ke Sungai Layau. Selepas hampir 2 tahun kumpulan pertama tadi mendiami Sungai Layau, sekitar tahun 1968, barulah kumpulan kedua datang. Kumpulan kedua ini agak ramai bilangannya, iaitu seramai 25 keluarga. Kumpulan kedua ini merupakan mereka yang pada awalnya agak kurang berminat dan berbelah bagi untuk pindah ke Sungai Layau. Pada masa itu, boleh dikatakan hampir keseluruhan penghuni di Pulau Sialu telah meninggalkan pulau tersebut. Manakala hanya beberapa keluarga masih kekal menetap di pulau ini kerana enggan berpindah. Namun pada akhir tahun 1969, hanya tinggal 25 keluarga sahaja. Sedangkan sebelum itu, bilangan mereka pernah mencecah melebihi dari 50 keluarga. Separuh dari kalangan mereka balik semula ke kampung Teluk Sekenting.
dan sarang buaya laut. Alasan yang mereka berikan ialah tidak tahan dengan kesulitan dan kesukaran hidup yang terpaksa ditempuhi. Ada di antara mereka yang mengidap demam malaria dan sebagainya. Kembalinya semula mereka ke kawasan asal adalah atas kehendak serta kerelaan mereka sendiri, walaupun telah dinasihati oleh penghulu pada masa itu. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, jabatan mula membina 25 unit rumah kediaman jenis pasang siap yang menyerupai rumah peneroka Felda yang dipanggil Rumah Melati DH1A. Pembinaan keseluruhan rumah ini mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Ia dilaksanakan secara bergotong royong antara unit ataupun pasukan pembina jabatan dengan dibantu oleh penduduk kampung. Bahan binaan dan panel-panel dibawa menggunakan kereta api dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Dari Johor Bahru, ia diangkut dengan menggunakan lori jabatan dan dikumpulkan di Kongkong Laut. Dari Kongkong Laut, barulah ia diangkut sedikit demi sedikit ke kampung Sungai Layau dengan menggunakan tongkang yang disewa khas oleh jabatan. Tahun 1970-an boleh dikatakan sebagai tempoh sukar dalam kehidupan mereka, bila bantuan makanan kering tidak lagi dibekalkan oleh jabatan. Selain dari menjadi nelayan, ramai juga di kalangan mereka pada masa itu mula mencari kerja di luar tempatan mereka. Ada di antara mereka yang bekerja dengan mengambil upah memasang kelong di endau. Malah ada juga yang bekerja memasang kelong di sekitar Pulau Singapura. Ada di kalangan penduduk kampung yang membuat kerja sambilan sebagai pekerja kontrak di tanah rancangan berdekatan. Antara kerja-kerja yang dilakukan ialah seperti membina rumah peneroka dan mengambil upah menanam kelapa sawit. Pendapatan dari usaha-usaha yang dilakukan tadi sedikit sebanyak dapat menampung keperluan hidup untuk keluarga mereka. Menurut cadangan awal pembangunan tanah di Sungai Layau, ia sepatutnya dimajukan oleh Risda. Namun atas sebab-sebab tertentu, agensi berkenaan tidak sanggup melaksanakannya. Atas penolakan tersebut, secara rasminya pada tahun 1983, agensi pembangunan tanah Felkra mula membangunkan kawasan ini dengan tanaman kelapa sawit, dikenali dengan rancangan orang asli Sungai Layau. Pembangunan ladang di kampung Sungai Layau diusahakan melalui 4 fasa. Fasa pertama mula ditanam pada Jun 1983, melibatkan kawasan tanaman seluas 216.2 hektar dengan peserta seramai 66 orang. Fasa kedua dimajukan pada Oktober 1987, seluas 311.72 hektar dengan bilangan peserta seramai 144 orang. Manakala fasa ketiga dimajukan pada Mac 1988, seluas 60.39 hektar, melibatkan 33 orang peserta. Manakala akhir sekali, iaitu fasa keempat, dimajukan pada Oktober 1999 dengan kawasan tanaman seluas 41.2 hektar, melibatkan pesertanya seramai 22 orang. Kini mereka yang tinggal di kampung Sungai Layau kebanyakannya adalah generasi kedua dan ketiga. Secara umumnya, mereka tidak lagi bergantung hidup sebagai nelayan sepenuh masa seperti dahulu. Malah telah ramai di kalangan anak cucu mereka yang boleh dikatakan berjaya dalam hidup masing-masing. Selain dari berani menjeburkan diri dalam bidang perniagaan, walaupun secara kecil-kecilan, ramai juga yang bekerja di sektor awam, swasta dan sebagainya. Bayaran dividen dari hasil ladang sawit sedikit sebanyak telah dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Tidak dapat digambarkan kehidupan mereka sekiranya mereka masih kekal tinggal di Pulau Sialu. Atas usaha-usaha dan pengorbanan yang dilakukan oleh generasi terdahulu, dapat dilihat hasilnya hari ini. Mereka bukan lagi masyarakat yang disisih dan dipinggir sebagaimana yang pernah dirasai oleh mereka suatu masa dahulu. Kehidupan dan sosioekonomi mereka kini sudah boleh dibanggakan, malah setaraf dengan masyarakat umum yang lain.